Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 18 akan membentangkan hala 7 perkembangan pendidikan di Malaysia. Kami dari Kumpulan 18 terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan. Yang pertama ialah Ilham Yaakob Belemzar, yang kedua Nurliana binti Muhammad Jaafar Sadiq, yang ketiga Nur Fatim binti Abdullah. Saya Ilham Yaakob Belemzar akan membentangkan mengenai analisis hala 7 perkembangan pendidikan di Malaysia era masyarakat tradisional dari aspek pembangunan insan dan masyarakat. Era ini merupakan salah satu bentuk pendidikan yang berkisar kepada pembelajaran secara turun-temurun yang diwariskan kepada generasi seterusnya. Hala 7 pendidikan berdasarkan proses pembelajaran untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berkebolehan dalam aspek teknik dan praktikal. Falsafah pendidikan lebih cenderung untuk melahirkan generasi yang mempunyai adab sopan, hormat antara satu sama lain, dari mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang yang dipelajari. Fokus yang pertama adalah adat, adab dan warisan. Yang pertama adalah peranan ibu bapa, ahli keluarga dan masyarakat. Yang kedua pula adalah akhlak, iaitu etika, budi bahasa dan adat sopan. Keselamatan iaitu ilmu pertahanan diri dan persilatan. Yang ketiga adalah ekonomi, iaitu ilmu pertukangan dan ukiran, pertanian, perniagaan, pelayaran dan perburuan. Yang terakhir adalah melalui institusi seperti rumah, madrasah, masjid dan istana. Fokus yang kedua pula ialah melalui agama Islam. Peranan daripada ibu bapa, tuan guru dan tokoh agama. Dari segi kurikulum pula adalah melalui fardu ain dan fardu kifayah. Pembelajaran melalui Al-Quran, hadis, fiqh, tauhid dan tasawuf. Institusi adalah istana, madrasah dan pondok. Masa iaitu petang dan malam. Fokus yang keseterusnya adalah undang-undang dan peraturan. Undang-undang dan peraturan ini terbahagi kepada dua, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Bagi Hukum Kanun Melaka adalah asas hukum ini adat Melayu. Yang kedua, kanun mengenai moraliti dan keadilan, menghormati tradisi dan struktur sistem kekeluargaan. Yang ketiga, mengandungi unsur Melayu. Yang keempat, mencukupi 44 pasal yang meliputi persoalan adat. Bagi Undang-Undang Laut Melaka, yang pertama, menjelaskan tugas nahkoda yang diberi kuasa seperti seorang raja. Yang kedua, Undang-Undang Laut dilaksanakan di laut dan kapal sahaja. Fokus yang seterusnya adalah patriotisme. Ini dapat melahirkan rakyat yang setia dan mendaulatkan raja. Yang pertama adalah mempertahankan raja dan tanah air. Yang kedua, mengawal keselamatan raja, pembesar dan rakyat. Yang ketiga, meluaskan empayar kerajaan. Yang keempat, membentuk negeri yang stabil dan aman. Fokus yang terakhir adalah melalui komunikasi. Bertujuan untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca. Yang kedua, bahasa Melayu dalam urusan pentadbiran diplomatik dan perdagangan. Saya, Nur Fatim, akan menerangkan tentang analisis hala 7 perkembangan pendidikan di Malaysia era penjajahan terhadap pembangunan negara dan modal insan. Dasar dan hala 7 pendidikan pada era penjajahan adalah untuk mengekalkan cekaman kuasa penjajah, penyebaran agama Kristian,
penguasaan ekonomi tanah Melayu dengan memperkenalkan dasar pecah dan perintah serta dasar pendidikan yang lain. Kesan terhadap pembangunan modal insan. Hala tuju dan falsafah pendidikan sewaktu era penjajahan tidak memberikan peluang kepada masyarakat, terutama orang Melayu, untuk mengembangkan lagi bakat dan kebolehan mereka. Dalam konteks ini, pendidikan era tersebut kurang signifikan untuk membangunkan modal insan. Dasar laissez-faire yang digunakan oleh pihak British seperti terdapat perbezaan dalam sistem pendidikan di antara sekolah Melayu, sekolah Inggeris, sekolah madrasah agama, serta sekolah vernacular Cina dan sekolah vernacular Tamil telah membantutkan pembangunan modal insan. Kesan terhadap pembangunan negara. Tidak dapat dinafikan bahawa terdapat kesan pembangunan negara pada era penjajahan berbanding dengan era masyarakat Melayu tradisional. Hal ini dapat dibuktikan kerana sistem pendidikan pada ketika itu telah mengurangkan kadar buta huruf pada tahap minimum. Menurut Jamieson dan Blunt, 1982, pengurangan ini telah membantu membangunkan negara kerana petani yang menerima pendidikan 4 tahun persekolahan rendah lebih proaktif sebanyak 20.4% berbanding daripada petani buta huruf. Kesimpulan, penjajah telah melebarkan jurang pendidikan, perpaduan dan integrasi antara kaum dengan memperkenalkan sistem pendidikan yang bebas, sekaligus mengakibatkan masyarakat Melayu terus berada di kampung, Cina menguruskan bandar dan masyarakat India bekerja di ladang-ladang. Oleh itu, dasar pendidikan yang tidak seragam antara kaum ditambah baik melalui kesedaran masyarakat Melayu untuk membangunkan modal insan, masyarakat dan negara menjelang kemerdekaan serta membetulkan dan menyusun semula sistem pendidikan yang diwarisi semenjak kedatangan penjajah. Nama saya Nurliana binti Muhammad Jaafar Sadiq. Saya akan menerangkan tentang hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia era pasca merdeka terhadap insan dan negara. Terdapat 6 laporan yang ditulis ketika era pasca merdeka. Yang pertama, laporan Rahman Talib. Yang kedua, Akta Pelajaran 1961. Yang ketiga, laporan Hussein On. Yang keempat, laporan Jawatan Kuasa Kabinet. Yang kelima, Rang Undang-Undang Pendidikan. Dan yang keenam, Akta Pendidikan 1996. Pendidikan berkembang semasa era pasca merdeka lebih tertumpu kepada penyatuan semua kaum menerusi sistem pendidikan dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar. Persoalannya, bagaimanakah perkembangan pendidikan di Malaysia memberi kesan terhadap pembangunan insan dan negara? Reformasi struktur pendidikan. Era pendidikan sebelum merdeka wujud 5 jenis sekolah terasing. Namun, semasa era pasca merdeka, reformasi struktur pendidikan telah dilakukan. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia 2012, iaitu pendidikan asas selama 9 tahun, kemudiannya diwajibkan selama 11 tahun. Seterusnya, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Kemudian sekolah kemahiran diperluaskan dan yang terakhir agama Islam dan pendidikan moral diajar untuk meningkatkan kerohanian, moral dan disiplin.
Yang kedua, latihan guru dipertingkatkan. Perkembangan pendidikan era pasca merdeka adalah guru diberi banyak latihan yang boleh memantapkan prestasi guru dalam mendidik anak muridnya. Era sebelum merdeka, guru-guru banyak diimport dari negara British untuk sekolah Inggeris, manakala sekolah Melayu terdiri daripada imam masjid. Semasa era pasca merdeka, guru diberikan latihan intensif dengan mewajibkan guru-guru mendapat kelulusan dalam bahasa Melayu, barulah mereka akan mendapat menjadi guru. Kemudian, pendidikan guru diperkukuhkan lagi menurut Akta Pendidikan 1996 untuk membolehkan Kementerian Pendidikan mengadakan program pendidikan guru di peringkat sijil, diploma dan ijazah. Sukatan kurikulum dan peperiksaan yang sama. Sukatan kurikulum yang sama di sini bermaksud perkara-perkara seperti sosio budaya, keperluan, ekonomi dan lain-lain akan dimasukkan dalam pembelajaran murid agar kualiti pendidikan dapat disampaikan kepada murid-murid dengan lebih berkesan. Secara tidak langsung, pembangunan insan dibina dalam diri pelajar menerusi sukatan pelajaran yang diajar oleh guru kerana sukatan pelajaran ini mengandungi nilai-nilai murni. Yang kedua, pembangunan negara juga dapat ditingkatkan kerana pelajar telah diberikan pendidikan percuma supaya semua murid mendapat tahap pendidikan yang sama rata walaupun mereka adalah pelajar yang berasal daripada kawasan pendalaman. Yang keempat, aliran yang pelbagai. Aliran sekolah pada tahun 70-an mempunyai 4 aliran sekolah iaitu Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil serta bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Kemudian, sekolah teknik dan vokasional dibangunkan untuk melahirkan pelajar sederhana dalam akademik untuk memilih bidang kemahiran yang diminati. Seterusnya, sekolah pendidikan khas untuk murid dibuka agar semua lapisan masyarakat mendapat pendidikan yang mereka dapat sepatutnya. Dan yang terakhir, agama Islam dan pendidikan moral diajar untuk meningkatkan kerohanian, moral dan disiplin. Yang kelima, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Semasa era pasca merdeka, bahasa Melayu memang ditekankan untuk mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dalam semua aliran sekolah kerana bahasa tersebut dapat mewujudkan perpaduan dalam masyarakat. Perpaduan dapat dieratkan melalui penerapan bahasa Melayu dalam diri masyarakat dan boleh menyumbang kepada pembangunan negara kerana tiada perselisihan faham yang akan berlaku antara masyarakat akibat perbezaan bahasa yang digunakan. Oleh itu, kesatuan masyarakat boleh dicapai dan menyumbang kepada pembangunan negara. Sekian, terima kasih daripada kami bertiga.